Cuba korang bayangkan, semasa korang tidur dan korang tak sedar sedikit pun selama beratus tahun, sebaik sahaja korang bangun dari tidur, dunia telah pun berubah. Keluarga korang, kawan-kawan korang dan orang yang korang kenal sudah tidak wujud. Apa yang korang akan buat? Hi guys, welcome back to my channel Khalid Kenzaki. Untuk pengetahuan korang, kejadian seperti ini pernah berlaku di dalam sejarah kehidupan manusia. Kisah ni telah menceritakan 7 orang pemuda yang ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun. Lama kan? Okey, dipendekkan cerita ni. Kisah ini bermula dengan 7 orang pemuda yang hidup pada satu zaman di sebuah negeri yang pada asalnya penduduk semua beriman kepada Allah. Tapi pada zaman tu juga munculnya seorang raja yang bernama Daqyanus. Raja ni bawa ajaran baru untuk menentang agama Samawi, iaitu agama yang mentauhidkan Tuhan yang satu. Dia nak tukar ajaran ni kepada ajaran sembahan berhala. Rakyat pada masa tu tak mau berpaling daripada Allah, tapi disebabkan dipaksa oleh seorang raja ni, mereka semua murtad kecuali 7 orang pemuda ni. Berita berkenaan dengan 7 orang pemuda yang tak mau patuh dengan sembahan berhala ni sampai kepada Raja Daqyanus. Dan macam biasalah, diorang akan dihadapkan ke hadapan raja. So bila dah jumpa raja, dan raja pun tanya, betul ke hampa semua ni tak mau beriman kepada apa yang aku bawa? Maksudnya tak mau sembah berhala. Jawab pemuda kafir ni dengan penuh yakin. Dia bawa keluar satu ayat Al-Quran. Tuhan kami adalah Tuhan yang mentadbir sekian alam, yang mentadbir langit dan bumi. Kami tak akan sembah selain daripada Allah. Raja tu terkejut beruk guys. Macam mana secebis rakyat yang hina macam ni, bagi pandangan raja tu lah, berani bantah arahan dia, sedangkan semua penduduk dah murtad pun. Raja ni tak sangka yang pemuda ni berani macam tu sekali. So raja tu pun cakap, tak apa, aku bagi masa dekat hampa semua 2 hari untuk hampa fikir balik, betul ke tindakan hampa ni tak mau ikut apa yang aku bawa. Kalau tak, mereka akan dikenakan hukuman mati. Jadi 7 orang pemuda ni pun berbincang sesama mereka. Diorang dah fikir masak-masak dan diorang nekat untuk melarikan diri ke dalam sebuah gua. Yang gua tu tak jauh dari negeri diorang. So diorang pun pack barang-barang diorang dan diorang pun menuju ke destinasi yang akan menentukan hidup dan mati diorang. Sampai saja diorang di pintu gua tu, diorang pun berdoa kepada Allah. Dan doa ni ada di dalam Al-Quran, surah Al-Kahfi ayat ke-10, yang bermaksud, wahai Tuhan kami, kurniakanlah rahmat dari sisimu dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Semasa dalam perjalanan ni, diorang ditemani oleh seekor anjing, dan anjing tu teman diorang sampai ke dalam gua. Kemudian Allah tidurkan mereka ni selama 309 tahun. Kalau diikutkan logik akal, 309 tahun kita dah tak mampu untuk hidup lagi. Tetapi dengan mukjizat yang Allah berikan kepada mereka, dalam masa 309 tahun ni mereka tidur dengan nyenyak sekali. Diorang tidur macam biasa, tanpa gangguan, seolah-olah mereka ni hidup. Allah menjaga tulang-tulang mereka ni supaya tidak hancur. Lepas saja 309 tahun, mereka dibangunkan semula. Bila diorang bangun saja, perut diorang dah rasa lapar. Perut diorang ni on the spot so cari makan. Jadi 7 orang pemuda ni decide untuk keluar cari makanan. Tapi tak boleh semua, nanti kantoi. Jadi mereka pun meeting dan buat keputusan untuk hantar satu wakil untuk keluar pergi cari makanan. Yang menariknya, dalam keadaan macam ni pun diorang ni masih mementingkan halal dan haram. Diorang pesan dekat kawan diorang tu supaya mencari makanan yang halal. Sungguh hebat keimanan mereka ni. Salah seorang daripada mereka berpesan, jangan sampai orang tahu yang mereka ni 7 orang pemuda kafir. Diorang ni masih tak tahu yang diorang ni bukan lagi hidup di zaman diorang. Diorang ni dah melompat ke zaman yang diorang sendiri tak sangka. Pemerintahan pun dah bertukar dari satu generasi ke satu generasi yang lain. Tapi Allah takdirkan penduduk dekat situ semua kenal pemuda kafir ni. Macam mana penduduk di situ boleh tahu? Melalui kitab-kitab sejarah. Dalam kitab mereka memang dah disebutkan tentang 7 orang pemuda kafir ni. Allah nak tunjuk kekuasaan dia yang makhluk ni tak ada kuasa. Lepas semua penduduk dekat situ tahu yang diorang ni lah 7 pemuda kafir tu, masyarakat pada masa tu seronok sangat. Diorang tak sangka yang diorang boleh jumpa 7 orang pemuda kafir ni. Kemudian 7
7 orang pemuda kafir ni dibawa berjumpa dengan raja pada masa tu. Pada masa tu, rakyat telah pun beriman kepada Allah dan rakyat mendapat layanan yang sangat baik daripada raja. 300 tahun telah pun berlalu. Negeri yang mereka tinggal dulu, yang raja dan rakyatnya menyembah berhala, kini bertukar sepenuhnya beriman kepada Allah secara total. 7 orang pemuda kafir ni pun berpuas hati dengan layanan raja. Raja yang sangat baik, menyantuni rakyat-rakyatnya dan tidak menzalimi rakyat. Sehinggalah 7 orang pemuda kafir ni telah dimatikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas doa mereka sendiri. Diorang sangat bersyukur dengan semua yang Allah bagi ni. Cukuplah bagi mereka dapat lihat masyarakat telah beriman kepada Allah dan mengesahkan Tuhan pentadbir sekian alam. Dapat sesuatu? Tunggu di next video.